وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, aliyatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dikasihi, alhamdulillah. Ya. Bersyukur kita kepada Allah SWT dengan izinnya dapat kita bersama-sama lagi pada malam ni. 2 bulan saya tak dapat bagi kuliah maghrib sini. Sebabnya jaga mak tak sihat. Patutnya ini pun tadi nak skip dah. Sebab orang rumah kaki dia tersadung, lebam. Dia ajak saya pergi klinik. Saya kata tak boleh lah. Kalau hari ni tak pergi dah 3 bulan dah. Saya tak datang kuliah maghrib di sini. Alhamdulillah Allah beri kita kesempatan, ya, dengan adanya kesempatan ni kita ambillah peluang yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ni dia sebagai sesuatu yang bermanfaat pada diri saya dan pada diri tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Jadi pada malam ni kita masih lagi bercerita tentang hati, ya. Petunjuk Nabi tentang hati. Hadis yang pendek yang memang biasa kita dengar dan memang biasa pun saya bacakan pada tuan-tuan dan puan-puan. Cumanya kita tengok daripada sisi yang lain lah, ya. Hadis yang pendek ni kita tengok pada sisi yang lain. Jadi hadis yang berbunyi an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah SAW bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiris sabil. Hadis sahih Bukhari, ya. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, ya. Hadis yang bermaksud diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Katanya Rasulullah SAW sambil memegang bahu Ibnu Umar sambil bersabda, kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiris sabil, ya. Jadilah kamu di dunia ini sebagai seakan-akan anak dagang ataupun pelintas jalan. Jadi setengah ulama mentafsirkan au, dia bukan bermakna au atau, tetapi bahkan dia kata, ya, ka'annaka gharib bal abiris sabil. Soalan yang macam tu dia kata, jadilah kamu di dunia ini seperti anak dagang ataupun lebih lagi sebagai seorang yang pelintas jalan, ya. Hadis pendek. Rasulullah melihat ataupun kita melihat hadis ini ialah bagaimana kita seseorang Muslim berinteraksi dengan dunia, ya. Rasulullah nyatakan kepada kita sambil dia memegang kedua-dua bahu Ibnu Umar tu, dia sebut kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiris sabil. Jadilah kamu di atas dunia ini seperti anak dagang, ya. Kita ni kebanyakan anak dagang, ya. Imam asal sini, ya. Semua anak dagang lah kat sini, ya. Ada orang asal Salak Tinggi. Kebanyakan kita ni anak dagang di sini, kan. Jadi Rasulullah sebut realitinya itulah dah. Kita pun bukan duduk di tempat yang kita dilahirkan, kan. Rasulullah sebut di bal au abiris sabil. Abiris sabil ni pelintas jalan, maksudnya ialah musafir lah, musafir. Jadi Ibnu Umar apabila dia dengar hadis ini dari Rasulullah SAW, dia pun sambung lagi. Ini yang Ibnu Umar pula dia sambung. Apabila kamu berada pada waktu petang, dia kata, maka jangan tunggu
sampai waktu pagi. Itu dia komentar dia. Dan apabila kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tunggu sampai waktu petang. Gunakanlah masa sihatmu sebelum masa sakitmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Jadi Ibnu Umar ni antara yang Rasulullah doakanlah orang yang faqih pada agama kan. Dia mentafsirkan apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah SAW tadi. Maknanya orang yang gharib ini dia berada dalam suasana yang asing sebenarnya. Asing. Macam kita lah yang bukan asal daripada Salat ini. Kita bukan asal sini. Saya bukan asal sini walaupun duduk sini. Maknanya kita ni gharib. Bukan orang asal sini. Ya. Itu. Maknanya kita duduk di dunia ni bukan kita duduk kekal. Bukan kita asal di sini, ya. Sebab asal kita ialah syurga kan, ya. Kita berasal daripada syurga. Okey. Lepas tu au abir sabil, ataupun dia kata orang yang melintas jalan. Melintas jalan ni kita boleh takbirkan sebagai musafir lah, musafir. Jadi musafir ni kehidupannya tak tetap. Dia tidak mustaqar, dia tidak tetap. Dia akan bergerak. Ya, kalau Arab tu bangsa nomad lah, Badui kan. Dia tak duduk tetap. Dia akan cari tempat yang mana kalau ada sumber air, dia akan duduk. Kalau dah sumber air tu kering, dia akan pindah ke tempat yang lain pula. Ya. Jadi itu Rasulullah. So kita melihat dari sini bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Dan Ibnu Umar seperti saya sebut tadi, komentar dia, seolah-olah kehidupan dunia ni tak kekal dan dia waktunya sangat singkat. Tak kekal dan sangat singkat. Kita berbanding, ya, kita nak compare ataupun kita bandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, ya, walaupun dia duduk atas muka bumi sama kita. Dulu lain, umur dia panjang. Ya, umat-umat terdahulu umurnya panjang. Tapi umat Nabi Muhammad ni baina sitin wa sab'in, ya, antara 60 ke 70. Jadi itu komentar Ibnu Umar. Dia kata, kalau kamu berada di waktu petang, jangan kamu bertangguh lagi nak buat sesuatu kebaikan itu hingga waktu pagi. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tangguhkan lagi buat benda baik itu sampai ke waktu petang. Ya. Dan gunakanlah masa sihatmu. Ya. Waktu sihat itu sebelum datangnya waktu sakit kamu kan. Dan sebelum gunakan masa hidup kamu sebelum datangnya masa mati kamu. Sebab kita selalu leka kan, saya sebut selalu tu, dua benda yang melalaikan kita, iaitu sihat dan juga waktu lapang, ya. Sihat dan waktu lapang. Jadi apabila Rasulullah menyatakan di sini, bukannya Rasulullah suruh kita uzlah ataupun suruh tak bercampur dengan orang, ya. Tak. Tapi maknanya letakkan dunia ni atas tangan je lah. Dia bukan dalam hati. Ya, dia boleh lepas dan boleh genggam. Boleh lepas, boleh genggam. Itulah yang sebenarnya kan. Yang paling mudahnya. Dan bukannya setengah orang dia akan meninggalkan dunia itu seperti dia zuhud. Boleh zuhud, tak ada masalah. Tapi sebenarnya kita ada tanggungjawab. Itu sebabnya kita pernah dengar kan, sahabat-sahabat yang hampir dengan Rasulullah yang 4-3, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Abdurrahman bin Auf, tu semua sahabat-sahabat yang kaya belaka. Tuan-tuan pernah dengar tak sahabat pernah berdoa jadi miskin, nak miskin? Pernah? Kita tak pernah. Kita selalu berdoa nak jadi kaya kan. Tapi ada sahabat minta jadi miskin. Kan? Pernah dengar tak? Kan? Siapa dia? Abdurrahman bin Auf lah. Sebab Abdurrahman bin Auf ni dia namanya Abu Amr, keturunan daripada Bani Zuhrah, orang Mekah. Jadi apabila dia antara 10 sahabat yang awal yang masuk Islam. Dia diislamkan oleh Sayyidina Abu Bakar sendiri. Dan dia orang kata golden hand lah, tangan emas.
pergi mana-mana ya, sentuhannya dia boleh jadi kaya. Ya. Tapi apabila satu hari boleh dia berbual dengan Rasulullah SAW, dia kata, ya, yalah, sebab orang yang banyak tanggungjawab ni, dia akan jadi lambat lah. Dia kaya dan akan banyak benda yang dia akan dipersoalkan. Walaupun dia di antara 10 yang mubasyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk syurga, tapi dia di kalangan yang antara yang lambat sedikit. Jadi apabila dia dengar benda ni, Rasulullah ceritakan kepada dia, lalu dia minta doa pada Allah supaya Allah jadikan dia miskin. Tapi tak jadi. Ya. Sebab dia terlalu banyak bersedekah. Dia terlalu banyak bersedekah. Apabila dia dengar ya Rasulullah cerita kat dia macam tu, agak lambat sedikit, terus dia derma berapa? 40,000 dinar, tuan-tuan. 40 dinar kan sedikit. Dia berusaha dia jadi miskin. Contohnya ketika di Mina, dia ada di kalangan peniaga-peniaga tu, dia kurma dia dah nak busuk dah. Dia sajalah nak bagi kepada sahabat-sahabat yang meniaga tadi, dia borong semua kurma tu tadi dengan harapan kurma yang yang buruk tadi tak laku dan dia jadi apa-apa. Tapi dia jadi tak jadi. Sebab apa? Ketika itu di Yaman ada satu wabak yang menular di Yaman ketika itu, dan antara ubatnya ialah makan kurma yang tak elok tu. Jadi apabila orang Yaman dengar ada bahan tu di Madinah, kurma yang tak berapa elok tu ada di Madinah, yang pemiliknya ialah Abdurrahman bin Auf, jadi mereka beli. Mereka beli tu bukan harga asal ataupun dia untung. Abdurrahman tak nak ambil untung, tapi mereka bayar 10 kali ganda. Tak jadi miskin juga. Asalnya Abdurrahman bin Auf tadi beli kurma buruk tadi, nak jadi miskin supaya kurma tu tak laku, jadi tak ada orang beli, dia akan jatuh miskin. Tak. Allah takdirkan ada penyakit yang di Yaman ketika itu yang memerlukan ubatnya ialah kurma yang tak berapa elok tadi. Jadi kurma tu laku 10 kali ganda harganya. Ya, tu ceritanya. Tak jadi Abdurrahman bin Auf ni miskin. Dan diriwayatkan oleh Aisyah juga, Abdurrahman bin Auf ni kalau dia balik berdagang tu, dia bukan bawa balik kontainer, 1 kontainer, 2 kontainer, 700 kontainer dia yang bawa balik kalau dia berdagang. Bila kala dia nak jadi miskin? Kalau perang pun Rasulullah offer kepada sahabat-sahabat siapa yang derma, dia yang paling dulu, pun tak jadi miskin dia. Ya? Tak jadi miskin. Ya? Okey, itu sebab dia meletakkan dunia ni pada tangan dia dan cuba nak jadi miskin, pun tak jadi miskin. Kita tiap hari, siang, malam, pagi, petang doa nak jadi kaya. Tapi Alhamdulillah lah ya, Allah masih bagi kita kelebihan ya, berbanding dengan sahabat-sahabat kita di Palestin tu, jauh lah lebih dahsyatnya ya, berbanding dengan kita yang duduk di Malaysia ni. Okey. Jadi itu dia. Ya, dia sebut jadilah kamu di dunia sebagai anak dagang. Ya. Sesungguhnya anak dagang ni kadang-kadang menetap bukan pada tanah air dia. Macam kita lah, anak dagang ni bukan tempat asal kita. Ya, semua orang bukan asal di sini. Dia dari tempat yang asing, berhijrah ke satu tempat, jadi nak cari rezeki dan sebagainya. Ya. Kadang-kadang dia terikat dengan dunia lebih daripada orang yang menetap. Sampai di satu tempat tu dia dapat bisnes, dapat tapak, tapi kadang-kadang lebih hebat dia lagi pada orang yang memang asal daripada tempat tu. Ya. Itu kita tengoklah depan mata kita pun ya, ramai di kalangan kita yang bukan orang asal sini pun kehidupannya agak lebih baik kan. Dan Rasulullah sebut lagi malah bal, dia perkataan tu au ni maknanya atau, tapi setengah ulama dia menterjemahkan ataupun mentafsirkan dia bukannya bermaksud au, tapi dia au itu bermakna bahkan ya, sebenarnya bukan atau ya. Malah kita beranggapan kehidupan kita di atas dunia ini sebagai orang yang pelintas jalan ya, iaitu orang yang pelintas jalan ini bermaksudnya ialah orang yang kehidupannya dalam keadaan bermusafir.
Jadi dalam konteks hadis ini tuan-tuan, orang yang musafir dengan orang yang menetap, orang yang musafir yang hidup dalam keadaan musafir dengan orang yang menetap, mana pergantungan yang antara dua, mana yang pergantungannya kuat dengan Allah Subhanahu Taala? Antara dua inilah, orang yang duduk tetap, yang selesa duduk dengan family dia, dengan orang yang bermusafir. Di antara dua ni mana yang lebih kuat pergantungannya dengan Allah Subhanahu Taala? Agak-agak orang musafir lah, betul ya. Orang musafir ni ke depan dia tak ada, dia bergantung. Orang yang duduk rumah, dia selesa, dia boleh tengok TV, dia boleh makan, dia boleh apa ni. Kalau orang yang dalam keadaan musafir, kehidupannya pergantungannya pada Allah, sebab tak tahu apa jadi yang akan datang. Macam contohnya sekarang ni, saya pernah cerita dulu, ada ustazah basikal kan, dia pergi ke Mekah tu naik basikal selama setahun 5 bulan sampai di Mekah. Dia suami isteri tu naik basikal daripada Malaysia ni sampai ke Mekah tu setahun 15 bulan, setahun 3 bulan lah, 15 bulan, setahun 3 bulan baru sampai ke Mekah. Jadi maknanya kita baca di perjalanan tu memang dia pergantungannya memang pada Allah, dan maknanya ada benda-benda yang kita kata sebagai satu keajaiban yang datang Allah bantu. Dan hari ni dia pergi lagi. Hari tu dia berempat. Suami isteri tu pergi, campur lagi 2 orang sama-sama daripada Malaysia. Hari ni masuk hari yang ke-80 dah daripada Malaysia. Dia pergi ke Mekah, tujuannya naik basikal, tujuannya nak pergi haji tahun ni. Tapi tinggal 3 orang. Sebab seorang ni saya tengok agak berumur, sampai di Pakistan baru ni dia semput, dan Pakistan pun udaranya tak berapa elok. Jadi pakcik ni baliklah. Balik, tapi basikal dia bagilah orang Pakistan. Jadi maknanya dia hidup dalam keadaan orang yang musafir, ya. Sebab saya tengok perjalanan kali kedua ni dia banyak skip. Sebelum ni dia pergi lalu Thailand, Nepal, Tibet, masuk ke Myanmar, tapi dia skip. Dia pada kali yang kedua ni daripada Bangkok dia terus pergi ke India naik flight. Jadi nampak senang lah. Tapi nak katakan itu dia, kalau orang musafir ni, ya, orang musafir ni dia pergantungannya dia lebih kuat daripada orang yang duduk di rumah, berehat, senang lenang, ada kerja tetap dan sebagainya. Itu dia. Itu sebabnya Nabi suruh kita cuba adakan suasana itu. Suasana kita ni yang sebenarnya tak berapa sangat dengan dunia ini. Sebab kalau kita sangat dunia ni kita bergantung ataupun pegang sangat dunia ini, jadi kita kebergantungan kita pada Allah tu kurang. Ya? Kebergantungan kita tu pada Allah tu kurang. Itu sebabnya Nabi ungkapkan hadis ini supaya kita berasa kita sentiasa merasakan kita bukan berada dalam comfort zone, ya. Dalam comfort zone, maknanya dalam keadaan suasana yang selesa. Jadi Nabi nak kita sentiasa hidup dalam keadaan yang sentiasa berjaga-jaga, qanaah, dan sentiasa pergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey. Itu yang pertama. Itu sebab Nabi ungkapkan hadis ini, ya, supaya kita ni agar hubungan kita dengan Allah tu kuat. Sentiasa kita berjaga-jaga, berhati-hati, ya. Kalau contohnya dalam dia buku yang dia tulis, suami isteri yang pergi haji atau pergi umrah naik basikal ni, dia dah tulis buku dah. Jilid yang pertama tu 700 muka surat, jilid yang kedua tu 1000 lebih. Saya alhamdulillah baca dah, habis baca dah buku tu. Tengok dalam perjalanan tu, saya tengok ada macam-macam yang Allah tunjukkan kepada kita, dan dia menceritakan suasana tu, ya. Macam contohnya dia sampai di India. Di India tu orang tu dah susah sebenarnya, tapi dia dijemput oleh seorang yang jaga masjid.
kehidupan orang yang jaga masjid ni susah di India tu. Tapi dia jemput juga orang tu datang dalam keadaan suasana rumah dia agak malap lampu dia. Dia jemput suami isteri ni yang ustaz dengan ni ustazah dengan suami yang naik bisikal ni datang ke rumah dia tu, dan dalam perjalanan ke rumah tu agak jauh juga daripada masjid ke rumah tu, dan dia jemput pergi rumah dia, ajak makan malam. Dia ajak makan malam tu dalam suasana rumah tu agak suram lampu je. Jadi makan tu dia keluarkan semua yang ada di dapur tu. Jadi maknanya dia makanlah, sebab suami isteri tadi dalam keadaan lapar. Dia makan tapi tak habis, tinggal sikit je. Tinggal sikit saja. Lepas tu dah selesai, dia ajak tu rumah makan, tu rumah kata tak apa, makan tu. Tapi lepas habis makan tu baru dia panggil anak dia makan lebihan yang dia makan tadi. Ya, makan lebihan yang dia makan tadi. Budak tu makan, ada lagi lebih dia pula makan. Lepas tu baru bagi pada isteri dia yang tengah mengandung tu. Jadi itu masih berlaku lagi tuan-tuan. Maknanya ikramu duyuh tu, muliakan tetamu sampai tahap itu. Kita tak terbuat, tapi benda tu berlaku, masih berlaku lagi di India. Ketika dia pertama kali pergi, yang dia pergi umrah tu, naik bisikal tu, benda itu berlaku. Jadi kalau kita lah kan, dah lah makan lebih orang, lepas tu benda tak banyak, tapi benda tu cukup untuk anak isteri dia tadi. Dia kata lebihan tu sikit, dia kata, sebab dia terlampau lapar suami isteri tu, ya? Dia tinggalkan sikit dia, tapi lebihan tu tadi cukup untuk anak dia, untuk dia yang tadi yang jemput dia, dan juga isteri yang tengah mengandung tadi, dia kata. Ya? Itu banyak lagi lah dia cerita, banyak cerita lah yang temannya di situ. Nak katakan orang ni walaupun dia miskin, dia nak juga memuliakan tetamu, walaupun dia tahu kat rumah dia tak ada apa dah, ya, tak ada apa kan, nak jemput juga tetamu sebab nak ikram duyuf, maknanya nak ambil berkat pada tetamu yang datang tu. Kalau kita tengok pun zaman Rasulullah SAW kan, ketika Rasulullah menggali khandak kan, ya, ketika dalam peperangan Khandak tu memang suasana tu memang suasana panas, kering kontang dalam bulan Syawal. Rasulullah, sahabat-sahabat gali parit dalam keadaan yang kekurangan makanan. Ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabat-sahabat tu, Abu Talhah tengok Rasulullah ni tengah bagi tausiah kepada sahabat-sahabat, suaranya dalam keadaan tenggelam timbul. Jadi Abu Talhah ni, dia tahu Rasulullah tu dalam keadaan lapar. Sahabat-sahabat pun dalam keadaan lapar. Dan kita tahu kan, ketika Rasulullah menggali parit tu, Rasulullah ikat perutnya dengan 2 batu kan. Sahabat-sahabat lain ikat perut dia dengan 1 batu. Jadi nak menandakan ketika tu mereka menahan lapar. Tapi bukannya duduk tengah relax, tapi tengah menggali parit dalam peperangan Khandak, ya, ataupun peperangan Ahzab. Yang kita tahu peperangan Ahzab ni gabungan antara tentera Yahudi di Madinah dengan orang kafir Quraisy. Mereka bergabung nak menghapuskan Rasulullah dan sahabat-sahabat di Madinah tu. Anggaran mereka ialah lebih kurang 10,000 tentera mereka, berbanding dengan tentera Rasulullah hanya 3,000 ketika itu. Jadi Abu Talhah ni tengok Rasulullah dalam keadaan lapar, dia pergi balik, pergi tahu kepada isteri dia, tolong masakkan untuk Rasulullah ni. Aku tengok Rasulullah dalam keadaan yang lapar, kata sahabat-sahabat lapar kan. Ummu Salamah pergi dapur, dia tengok tepung dah tak ada. Dia korek-korek tepung tu, dia kumpul-kumpul, boleh buat dua keping roti sahaja. Oleh kerana 2 keping roti ni, Abu Talhah masuk balik jumpa Rasulullah dalam keadaan menyuruk-nyuruk lah. Cuma nak bisikkan Rasulullah, nak ajak Rasulullah seorang saja. Tapi bila Rasulullah nampak Abu Talhah lalu depan dia, Rasulullah pun umumkan. Sahabat-sahabat semua kata, Abu Talhah nak datang nak ajak kita semua makan. Roti 2 keping. Ya. Rasulullah kata, Abu Talhah datang nak ajak kita makan semua ke rumah dia. Pucat tak pucat Abu Talhah? Pucat lah. Roti 2 keping. Tapi itulah dia. Ya. Apabila Abu Talhah tak boleh menolak lah.
maka sahabat-sahabat pun ikut Rasulullah masuk. Dia orang bukan masuk semua sekali, baru masuk pula. Roti yang 2 keping tadi cukup untuk semua. Semua yang ada dengan Rasulullah, roti yang 2 keping tadi cukup untuk semua. Itu zaman Rasulullah. Zaman ini pun ada, benda tu masih ada lagi. Masih ada lagi orang yang semacam itu. Mana masih lagi ada orang yang kebergantungannya kuat dengan Allah. Dan kita, inilah dia yang di Rasulullah suruh. Maknanya kalau kita pun duduk dalam keadaan yang senang lenang, kita mesti menganggap, mesti memikirkan ataupun kita cuba menyelami jiwa kita seperti mana kita berada dalam keadaan permusafiran. Jadi maknanya kalau orang musafir ini, dia punya pergantungannya kuat dengan Allah. Ya, apa-apa hal pun, musibah ke nikmat dan sebagainya, semua dia serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya satu benda yang kita, Rasulullah ungkapkan kepada kita, walaupun hadis itu yang pendek tuan-tuan. Jadi maknanya itulah jadi panduan kehidupan kita. Apa-apa hal pun, kehidupan kita di atas dunia ni memang musafir pun. Ya, kita memang musafir pun. Ya. Jadi maknanya kita kena kuatkan, maknanya apa-apa hal pun kebergantungan kita itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita bayangkan saudara-saudara kita di Palestin tu, mereka tak keluar. Ya, tak keluar kan? Tak ada kita dengar budak-budak yang ramai-ramai duduk Gaza tu yang nak keluar, nak jadi anak angkat pada rakyat Malaysia. Tak ada kan? Budak-budak tu rela duduk di Gaza tu sendiri dan mati syahid sendiri. Maknanya memang kuat pergantungan mereka pada Allah. Kita yang senang lenang ni baru bunyi mercun pun dah takut. Kan? Okay. Itu yang pertama. Rasulullah gambarkan kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Gambarkan kehidupan dunia ini sebagai musafir, ialah kerananya sebagai seorang musafir itu dia tidak akan membawa bersamanya melainkan barang-barang yang diperlu saja. Ya. Orang musafir ni dia bawa benda yang perlu saja. Tuan-tuan balik kampung raya Cina, tak bawa balik pinggan mangkuk, tak bawa balik almari, tak bawa balik kan. Tak bawa kan. Bawa perlu je. Baju pakaian yang nak pakai 2, 3, 4 hari. Lepas tu bawa lah makanan sebanyak pun ya, nak jamu orang tua dan sebagainya. Tak ada bawa TV yang 42 inci pun tak bawa. Kasut yang satu almari kita beli tiap-tiap sale di Mitsui tu kita pergi ya. Setiap year end sale kita pergi Mitsui tu beli penuh almari, kita pun tak bawa balik. Ya, kita bawa balik benda yang perlu. Ya, yang kalau boleh, maknanya sekarang ni semua cashless. Semua dengan bawa kad senang. Duit pun tak nak bawa banyak dah. Cukup-cukup ya kan. Ya. Dia katakan tidak perlu, maknanya tidak melainkan bawa barang yang perlu saja. Maka kita tidak akan mendapati orang yang musafir ini membawa semua peralatan yang ada di rumahnya. Tidak membawa bilik tidurnya. Tidak juga bilik tetamu dan juga tidak juga bilik makan. Bahkan dia tidak bawa semua buku-buku. Ya. Dia tidak akan membawa semua buku-buku ataupun pakaiannya. Kerana sekiranya dia membawa semua itu, tentu dia tidak dapat berjalan atau dia akan terlambat dalam perjalanannya dan setidak-tidaknya akan menyusahkan. Itu kan tuan-tuan ya. Yang mana kita beza kan, contohnya kalau tuan-tuan kan bawa benda yang perlu, tapi orang perempuan lain. Dia lagi banyak ekstra pakaian dia dengan dia punya ni lah, pencuci muka lah benda kan macam kan. Jadi agak banyak barang dia berbanding kita. Apa yang kita pakai itu mana itu di segi praktikal ni semacam itulah ya. Maksudnya kita hidup di dunia ni tak kekal. Kita dalam keadaan musafir. Tapi kenapa orang nak beli kereta sampai 20 biji? Kenapa orang nak buat rumah, nak duduk rumah yang sampai biliknya 20 bilik, ataupun dah ada satu rumah dia nak beli lagi 30 buah rumah yang lain? Kenapa? Invest. Tak ada masalah. Kalau beli banyak, untung banyak, boleh keluar zakat banyak, tak ada masalah. Tapi kalau contoh, kalau dorongan pada nafsu, ini jawapannya, inilah ubat dia. Memang kita tak pernah cukup. Kehidupan kita memang tak pernah cukup. Hatta walaupun kita yang hidup sederhana pun,
Kadang-kadang pun nafsu itu lebih mendahului akal kita memberi jawapannya. Belilah murah padahal bukan perlu pun. Ya, beli beli sebab murah, tapi bukan perlu. Berlambaklah kat rumah tu. Kan? Itu masalahnya, ya. Begitu juga seorang Muslim, dia mesti mengambil daripada dunia ini apa yang boleh membantunya dalam menjayakannya ke akhirat, dan meninggalkan apa jua barang yang menyusahkannya ke akhirat dan menghalangnya daripada mendapat kedudukan yang tinggi di syurga yang abadi. Di mana kehidupan kita sebagai practical Muslim, ya, kita apa sangat, ya, saya sebut kan, macam contohnya Abdurrahman bin Auf tu, Rasulullah kata kau masuk syurga lambat sikit. Sebab apa? Sebab benda kau semua kena perhitung kan. Anak Adam ni tidak akan bergerak kakinya selagi dipersoalkan di mana dia dapat harta tu dan di mana dia spend harta tersebut. Jadi kalau tak selesai tu, tak akan bergerak ke depan. Jadi itu, ya. Lagi banyak harta, lagi banyak soal jawabnya. Itu sebabnya Abraham bin Auf minta doa nak jadi miskin, ya, supaya dia tidak benda ni tidak membebankan dia. Tapi itulah Allah bagi kat dia, sebab dia dengan dia kaya tu, dia infak harta dia. Dia sumber utamalah. Apa-apa peperangan Tabuk ke, Uhud ke, Badar ke, banyaknya datangnya infak itu daripada Abdurrahman bin Auf, selain daripada Sayyidina Osman itu sendirilah, menantu Rasulullah SAW itu. Ya, itu sebabnya ada sahabat-sahabat tu perlu kaya, sebab mereka itu infakkan harta mereka tu. Maknanya mereka kaya bukan untuk diri sendirilah, ya. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiganya, tuan-tuan, kita tengok bagaimana kita berinteraksi dengan dunia melalui hadis ini, ya, untuk nak membina ketahanan jiwa kita berhadapan dengan nafsu dan juga dunia ialah. Seorang musafir, dia kata, tidak akan melihat jalan ini sebagai tujuan dan matlamat. Jadi dunia ini bukannya matlamat ataupun tujuan. Akan tetapi ia melihatnya sebagai satu jambatan. Itu disebut sebagai pelintas jalan, ya, jambatan yang boleh menyampaikan dia kepada matlamat. Dunia inilah, ya, maknanya dunia ini bukannya tempat kekal kita, dia sebagai satu jambatan saja yang kita tempat yang boleh menyampaikan kita, sebagai jambatan yang boleh menyampaikan kita kepada matlamat. Kerana itu ia tidak mengumpulkan apa sahaja yang menarik hatinya di pertengahan jalan, sama ada dalam bentuk, yalah, benda-benda yang kita suka. Macam tuan-tuan lah musafir daripada Salak Tinggi ni, daripada Sepanyol. Sepanyol ke Sepanyol. Orang kata daripada mana? Daripada Sepanyol. Ya, kita ni daripada Sepanyol. Ya. Kita daripada Salak Tinggi nak pergi ke utara. Banyak R&R yang kita berhenti. Banyak di R&R tu banyak benda yang dia jual. Kadang-kadang ada mall pun, ada R&R pun ada mall, kan. Jadi banyak benda yang menarik dalam perjalanan kita itu, ya. Yang berbentuk, kalau kita pergi bentuk jual pokok pun ada, jual macam-macam lah, baju, pakaian dan sebagainya, bunga, semua tu, ya. Perhiasan rumah, ya, kita berhenti di perjalanan tu, ya. Jadi kita nak beli ke semua tu? Kalau benda tu menyusahkan kita, tak kan, ya. Tapi setengah orang tak apa, kalau dia balik tu bawa trailer, bawa kontainer, tak ada masalah. Tapi kalau setakat bawa kereta Alza ke Myvi, memang tak muat, ya. Bawa apa yang perlu saja, kan. Jadi maknanya dia, dunia ni sebagai jambatan untuk kita nak sampai ke matlamat. Jadi maknanya dunia ni kita kena gelap je lah, kena jalan tu kena lurus je lah. Walaupun di kiri kanan kita banyak, ya, melambai-lambai, so kita berhenti dan macam-macam lah, beli macam-macam, ya. Tapi kalau keperluan itu tak ada masalah. Ya. Kalau ia satu keperluan, ia tidak menjadi masalah. Tapi kalau dia sebagai tahsinian, maknanya benda dah ada, tapi sengaja, handphone dah ada dah, tapi keluar yang baru, ya. Handphone keluar yang baru, ya. Dah ada dah handphone 13,
keluar pula yang 16. Kita nak update juga, sedangkan harganya jauh lebih mahal. Itu tak perlu sebenarnya. Sebab yalah. Sebabnya kenapa orang upgrade kan, walaupun dia tidak ada keperluan pun. Zaman sekarang pun ada handphone yang ada AI kan. Perlu ke kita yang macam biasa-biasa ni AI? Tak perlu sebenarnya. Kita nak bercakap je, nak hantar WhatsApp kan, ataupun yang lebih-lebih sikit macam saya akan kumpulkan nota-nota, saya akan tulis nota dalam handphone. Itu je yang paling inilah kan. Yang nak beli telefon yang sampai ada AI boleh berubah-ubah tu pasal tak ada keperluan pun. Tapi itulah dia. Dan handphone pun dia tahu jangka hayat handphone ataupun jangka hayat elektronik ni dia tak lama. Handphone 2 tahun saja. Beli mahal 7,000, dah keluar yang baru. Takkanlah. Dunia ni dikejar, dia akan lari lebih jauh lagi lah. Kita berhenti azan sekejap. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
Kita sambung sikit lagi. Saya sebut tadi, dunia ni dia sebagai jalan, ya. Dunia bukan sebagai matlamat. Dia sebagai jembatan sajalah. Maknanya kita kena ingatlah, ya. Jangan jadikan dunia ni matlamat lah. Matlamat, ya. Sebab kadang-kadang ada orang tu dia punya dunianya 80%, akhirat dia 20%. Ada orang tu dunianya 50%, akhirat dia 50%. Jadi tak balance juga. Tapi sebab di ujung nanti dunia itu akan jadi kosong. Ya. Walaupun dunia dia struggle sampai 90% ke, akhirat dia 10%, tapi di hujungnya kosong. Kosong. Sebab apa kosong? Sebab dia mati tu tak buat apa pun. Ya, dia meninggal tu tak bawa apa benda pun. Walaupun kita tengok Cina mati pun, dia bawa kereta tu replika, ya, kan, bukannya ori pun, kan, ya. Dia punya sefer dia tetap kosong juga. Berbeza kalau kita dengan kita punya akhirat 100%, walaupun kita punya dunia 0%, tapi akhirat tu dia beza. Kita tak bawa harta, tapi kita bawa amalannya sebenarnya. Itu beza lah, kan? Okey. Jadi maknanya, tapi bukannya kita meninggalkan dunia. Ya, kita berwaspadalah. Dia bukan matlamat utama, dia sebagai jembatan saja, kan? Sebab Rasulullah kata dunia ni mazra'ah, ya, tempat kita bercucuk tanam, ya. Maksudnya cucuk tanam itu benda-benda yang baik lah, ya, bukan yang benda yang tak elok, ya. Okey, seterusnya yang ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Umar tadi, Abdullah bin Umar, ya, seorang musafir apabila dia bermula bermusafir itu, maknanya dia akan hampir pada tempat dia mula bergerak ke, ataupun dia akan hampir dengan tempat dia akan berhenti, tempat dia akan sampai. Kalau kita berlari 100 meter lah, maknanya kita akan meninggalkan tempat permulaan tu dan kita akan hampir tempat penghabisan. Itu yang Ibnu Umar tafsirkan, yang itulah. Yang maknanya kita hidup dunia ni kita tak statik. Kaya tak kaya macam tu je, tak muda macam tu je, ya. Tua, kan, budak-budak, baby, kanak-kanak, lepas tu remaja, dewasa, orang tua, ganyut, meninggal contohnya, kan. Dia tidak statik. Maknanya apabila kita start saja, maknanya kita akan menghampiri ke garisan penamat. Itulah dia musafir. Dan kita tidak akan U-turn. Kita tidak ada U-turn, ya. Kita akan terus sampai ke garisan penamat. Itu sebabnya Ibnu Umar dia kata, apabila kamu dalam waktu petang, jangan tunggu pagi, dia kata. Kalau kamu waktu pagi, jangan kamu tunggu petang. Kalau kamu sehat, jangan tunggu sakit. Hidup, jangan tunggu sampai mati. Ya, sebab kita semua tak tahu. Jadi semua kita akan pergi ke garisan penamat. Tak ada seorang pun yang akan buat U-turn balik semula ke tempat permulaan. Tak ada. Ya, okey. Itu sebabnya kita diperingatkan. Musafir itulah dia perjalanan. Dia akan sampai ke destinasi dia lah. Ya, okey, ya. Ini seterusnya, orang musafir ni dia ada tempat dia berhenti, ada renal. Sebab apa? Dia nak ambil bekalan. Kalau minyak habis, kena minyak lah, ya. Kalau elektrik tak ada ni, kena charge, ya. EV kan, kena charge kat mana tempat-tempat yang kita boleh charge untuk kereta lah. Dia macam kita jugalah, yang kita perlukan benda-benda watazawwadu, maknanya berbekal-bekalkanlah. Dan sebaik-baik bekal itu takwa, maknanya. Jadi maknanya kita, antara bekal kita ni lah, kita majlis ilmu kita baca Quran kita buat amal soleh, kita cegah benda mungkar, ya. Kita jadi seorang yang soleh, kita jadi seorang yang muslih, kita seorang yang orang yang bagus, tidak bersangka buruk dengan orang, tidak menyebarkan fitnah, sentiasa menjalinkan hubungan silaturahim. Itu yang sebenarnya, itu benda-benda itulah dia. Kita punya perhentian-perhentian kehidupan, itu yang kita ambil. Itu kita punya bekalan, ya, bekalan kita. Itu sebabnya dalam kehidupan
kita ada pertimbangan. Contohnya saya bawa satu cerita namanya pertimbangan kita. Adakah kita akan membuat satu keputusan itu berdasarkan kepada hawa nafsu ataupun kepahaman kita kepada Islam. Saya bawa contoh macam contohnya Syekh Mutawalli Sya'rawi kan. Syekh Mutawalli Sya'rawi ni dia seorang pakar ataupun tokoh tafsir Mesir yang mutaakhirin lah, maknanya zaman 90-an dulu dia ada kan. Kalau tuan-tuan biasa dengar kan. Dia datangkan satu cerita, dia berbual dengan seorang anak muda. Dia kata apa? Aku telah berbincang dengan seorang anak muda yang mempunyai fikiran yang agak ekstrim. Ini anak muda yang semangat, ekstrim ya. Aku bertanya kepada dia. Syekh Mutawalli ni tanya kepada anak muda ni, adakah meletupkan kelab malam atau tempat maksiat dalam sesebuah negara halal atau haram? Dia tanya, adakah dengan meletupkan kelab malam ataupun tempat maksiat dalam sesebuah negara halal atau haram? Budak tu jawab, sudah tentu halal, dia kata, dan dibolehkan membunuh mereka sebab orang ni buat maksiat. Dia menyeru orang lain buat maksiat kelab malam tersebut, ya. Ramai lagi orang akan terpengaruh. Tapi lepas tu Syekh Sya'rawi kata, kalau kamu bunuh mereka dan ketika itu mereka sedang melakukan maksiat kepada Allah, apakah akan terjadi kepada mereka atau ke manakah mereka akan pergi? Jadi Syekh tanya kepada budak ni, kalau kau bunuh orang tu tengah buat maksiat, ke mana orang ni yang mati dalam keadaan maksiat ni? Ya, apa akan berlaku? Jadi budak muda ni kata, sudah tentu orang yang mati dalam maksiat masuk neraka, betul? Masuk neraka. Okey. Syekh tanya lagi, ke mana syaitan ingin membawa mereka pula? Mana syaitan yang menghasut orang pergi kelab malam tadi? Syaitan pun ajak orang tu nak pergi mana? Pergi neraka juga, kan? Budak ni kata, kalau kita letupkan kelab malam tadi, orang yang tengah maksiat tu boleh, dia kata. Tapi Syekh tanya, kalau kamu letupkan dia, orang tu mati dalam maksiat, dia masuk dalam neraka, dan syaitan juga yang menghasut manusia ni pergi ke tempat-tempat maksiat tadi, tujuannya itulah. Tujuannya supaya manusia itu masuk dalam neraka. Ya. Jadi pemuda itu kata dia, ke mana syaitan ingin bawa mereka? Orang yang buat maksiat tadi, syaitan sudah tentulah nak bawa mereka ke neraka. Sebab itu adalah matlamat syaitan. Budak tu jawab apa yang ditanya oleh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi kata, kalau begitu, kamu dan syaitan bekerjasama dalam satu matlamat. Maknanya syaitan memang nak suruh orang tu mati dalam keadaan maksiat. Kamu pun yang bom tempat maksiat tu, orang yang mati dalam suasana maksiat itu masuk neraka. Jadi kamu bekerjasama dengan syaitan. Ya? Kamu bekerjasama dengan syaitan, ya? Dalam satu matlamat, iaitu ingin memasukkan manusia ke dalam neraka. Okay. Kemudian Syekh Sya'rawi pun mengingatkan pemuda itu satu hadis Rasulullah SAW ketika mana satu jenazah Yahudi di hadapan baginda SAW lalu, ya. Jenazah ni lalu depan baginda. Ya, ini kita bukan cerita bab Gaza, bukan. Nak ceritakan Rasulullah ni apabila lalu jenazah Yahudi di hadapan baginda, lalu baginda pun bangun dan menangis. Ya, Rasulullah bangun dan menangis, bukan sedih sebab orang Yahudi itu mati, tapi sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Baginda Rasulullah pun berkata, satu jiwa telah terlepas dariku dan menuju ke neraka. Maknanya Rasulullah tak sempat nak tarik orang Yahudi tadi masuk Islam, dan orang ni mati dalam keadaan yang bukan Islam dan dia masuk ke dalam neraka. Itu yang menyedihkan Rasulullah SAW. Lalu Syekh Sya'rawi pun berkata kepada budak ni, nampak tak, dia kata. Dia kata kepada, nampak tak perbezaan antara kamu dengan Rasulullah SAW? Nampak tak? Jadi kamu tadi, kamu bekerjasama dengan syaitan supaya manusia itu mati masuk dalam neraka. Ya? Rasulullah lain kan? Nampak tak perbezaan antara kamu dengan Rasulullah yang inginkan hidayah buat semua manusia dan menyelamatkan mereka dari neraka?
Dan Syekh Syarwi kata kamu di bahagian lain dan Rasulullah di bahagian yang lain pula. Jadi tuan-tuan, itu satu benda kadang-kadang kita tengok macam betul cara budak tu, tapi maknanya segi dakwahnya tak betul. Dan dia tidak mengikut Rasulullah pun, tapi jalannya ikut syaitan. Okey, itu benda-benda macam ni lah, ya. Kehidupan kita panjang dan tazawwadu, maknanya kita berbekal-bekalan, dan sebaik bekal itu takwa lah. Maknanya kita berada dalam majlis ilmu, itulah perhentian-perhentian bagi orang yang hidup dalam keadaan bermusafir. Dan kita ini hidup dalam suasana musafir, maknanya tempat R&R kita berkawan dengan orang alim, kita buat benda yang baik, kita hadir majlis ilmu. Itulah R&R bagi orang yang tengah musafir dalam kehidupan ini, ya. Jadi saya rasa itu cukup sebagai perkongsian kita pada malam ni. Mudah-mudahan bermanfaat pada diri saya dan pada diri tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr inna insaf illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an